بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini pada Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19 bagi episod yang terakhir musim ini, dan pada hari ini kita bersama dengan tetamu yang istimewa yang bersama dengan tuan-tuan selama sekitar lebih daripada 60 hari, iaitu Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? InsyaAllah Ustaz. Alhamdulillah. Ada lagi Ustaz? Ada lagi Ustaz. Ya. Alhamdulillah ahlan itu yang walaupun Ustaz sebelum ni ada menyatakan yang siri terakhir, tapi amat hargai Ustaz ni pasal mungkin ada sesuatu yang nak disampaikan kepada penonton di rumah itu. Ya, para penonton, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya tak boleh berpisah sebenarnya. Tak boleh berpisah. Ya. Tak boleh berpisah. Nak bersama juga. Maksudnya hari ini akhir tuan-tuan. Saya bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan sebelum bermulanya Ramadan. Ya. Kemudian bertemu Ramadan. Jadi sebelum bermulanya Syawal ini, akhir Ramadan ini, saya nak bertemu juga dengan tuan-tuan dan puan-puan yang banyak sekali. Dan yang paling istimewa lagi, saya nak bertemu dengan sahabat-sahabat saya, tuan-tuan guru saya ni. Subhanallah. Berpisah, bertemu kerana Al-Quran. Alhamdulillah. Ya, jadi kita bertemu kerana Al-Quran juga ya. Nak berpisah tu kalau boleh selagi ada Quran kita tak berpisah. Betul, ya. Betul, dan lebih daripada itu tuan-tuan sekalian, bersama dengan tuan-tuan kita harapkan pertemuan kita ini juga bersama dengan Ustaz Tirmizi. Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kita kalau Ustaz sebelum ni Ustaz ada cakap kan dengan Ustaz Tirmizi ni berjumpa kerana Al-Quran dua orang. Saya tertinggal kan. Jadi hari ini kita bertiga pula Ustaz ya. Bertiga dan bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, walaupun kita belum bertemu lagi, tapi kita doakan kalau tak di sini kita bertemu di akhirat nanti. Moga-moga Allah izinkan perkara tersebut, terutama pada Ramadan yang akhir ini Ustaz ya. Ya, kita ada surah istimewa, surah Al-Adiyat daripada surah ataupun juz Amma. Namun kita mulakan dahulu majlis kita pada hari ini dengan suratul Fatihah. Kita mempersilakan Ustaz Tirmizi ataupun Tarmizi. Saya minta Ustaz Tirmizi dululah memulakan ya. Nanti akan disambung oleh Ustaz Tarmizi. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Itulah bacaan surah Al-Fatihah kita pada episod akhir ini Ustaz ya. Banyak kali kita bercakap akhir-akhir ini, tapi kita harapkan yang akhir tidaklah segala-galanya. Yang pastinya sebagaimana yang Ustaz Tarmizi sampaikan sebelum ini, iaitu yang penting kita tidak berakhir dengan Al-Quran ya. Al-Quran ini sebagai rakan BFF ya, best friend forever bersama kita. Dan sebentar tadi kita membaca daripada Al-Fatihah itu, kita minta tunjukkan jalan yang lurus, jalan orang yang telah diberikan nikmat ya. Jalan itulah yang kita ingin lalui, dan jalan siapakah yang kita ingin lihat pada hari ini dalam surah Al-Adiyat tentang bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Walaupun bulan Ramadan terus berjuang, jadi bagi tuan-tuan kita terus berjuang sampai ke saat akhir
ya sampai hari yang terakhir ini terus bersama Al-Quran yang melatari Nabi. Dalam surah Al-Bayyinah itu ya Allah menyatakan ya yang kita tengok semalam bercakap tentang rasul itu daripada Allah ya suhufan yatlu ya membaca tilawah itu suhufan mutahharah ya sentiasa membaca daripada suhuf daripada lembaran yang suci. Itulah Al-Quran yang kita dapat dan perjuangan itu diteruskan ya sebagaimana kita akan lihat pada hari ini surah Al-Adiyat, surah kuda perang. Ustaz ya bercakap tentang perjuangan kuda perang. Di dalam surah ini ada 11 ayat sahaja. Jom kita tengok sinopsis ringkasan surah ini. Apakah yang ada pada surah ini? Yang pertama, daripada ayat pertama hingga kelima bercakap tentang sumpah Allah ya, sumpah Allah terhadap kuda perang yang hebat. Dan selepas sumpah tersebut Allah membawakan kepada kita tentang sifat manusia yang lakanud, mengejar dunia hingga lupakan persediaan akhirat, dan apakah ubat yang perlu kita ambil tuan-tuan ya agar kita dah hari akhir di Ramadan ini, akhirnya kita masuk ke luar Ramadan. Kalau kita kembali balik kepada luar PKP ya, habis PKPB nanti, harap-harapnya kita mengejar akhirat, dunia tak ditinggalkan, tapi jangan sampai jadi seperti mana yang Allah templak dalam surah Al-Adiyat, surah yang ke-100 pada muka surat 599. Jadi pada peringkat awal ini kita nak berkenalan dahulu tentang surah ini. Ya, sinopsis kita dah tengok surah ini Ustaz ya. Al-Adiyat ini dia sebenarnya maksudnya adalah kuda perang ya dan betina. Betina bukan jantan. Pasal kuda perang ini dia ambil yang betina pasal dia punya mengamuk dia tu lain macam. Dia mengamuk tu itu sebabnya Al-Adiyat ini daripada perkataan adu maksudnya musuh. Jadi kuda ini betina yang dia akan merempuh kepada musuh ya. Dhabha. Dhabha ini sebenarnya asal digunakan bunyi yang dikeluarkan oleh serigala. Serigala ketika serang itu tu dhabha. Tapi kali ini digunakan yang bunyi itu kepada kuda. Mengapa pula bunyi serigala diletakkan pada kuda perang betina? Kita nak dengar dahulu bacaannya ya. Ini dan disebabkan pasal kuda ini kalau zaman dulu kuda, zaman sekarang kereta lambang kuda. Jadi dia biasanya bercakap tentang apa? Orang Arab ini kalau dia nampak kuda tu lebih kurang macam orang tengok Ferrari lah Ustaz. Dia mesti macam tu kan. Itu yang kita tengok. Efek dia pun nanti Ustaz mesti baca dengan efek sekali Ustaz ya. Tapi jangan bunyi. Kena baca berdua kali. Kena baca berdua lah ya pasal nak bagi tenaganya lebih sikit ya. Okey. Dan sebenarnya bila bercakap tentang wal adiyati dhabha ini dia kuda itu dia tak lebih daripada 10. Jadi kalau berdua, bertiga tu okeylah tu ya. Nanti kita tengok dia bukan banyak sangat, dia kurang daripada 10 ya jumlah kuda tersebut yang menyerang ke berlari kencang dengan bunyi dia macam mana bunyi kuda Ustaz ni kalau dia lari tu Ustaz pernah naik kuda itu bunyi kaki ini bunyi daripada mulut Allah excited sangat kencang daripada mulut bukan daripada angin tak tahu ya saya pun tak tahu lah kena pasal kuda tak ada kereta lambang kuda pun tak ada Ustaz kalender kuda je ada kan jadi berkuda jadi tak apa Ustaz ni kita baca harapnya mana tahu tak dapat kuda di sini kuda di sana Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita akan baca ayat 1 hingga 5 bersama tuan-tuan. Tapi kali ini kerana dia satu pasal kereta kalau zaman sekarang zaman itu kuda lah ya. Dia mesti fast and furious lah. Kan. Dia mesti laju dan macam mengamuk kan. Okey. Lain macam ya. Dan lebih daripada itu sebenarnya zaman dahulu ini bila cakap orang Arab ni kalau tengok kudanya ini untuk perang, dia lebih kurang macam sekarang ni orang tengok satu dia kalau syair tu kan pada zaman dahulu pasal perang ni dia naik semangat. Zaman sekarang ini dia lebih kurang orang tengok action movie. Dan ini adalah trailer dia. 5 ayat ini dia punya pengenalan dia. Jadi pengenalan juga begitulah Ustaz. Ya, jadi bacaan kita dengarkan bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman ya dengan Ustaz Tirmizi. Bacaan lagu macam mana saya serahkan pada ustaz lah ya. Tetapi nak ceritanya ini bagi orang-orang Arab pada zaman Nabi bila mendengar 5 ayat ini mereka terdiam ya disebabkan oleh Fast and Furious yang ada pada kuda perang yang kita akan baca. Jom kita dengarkan.
Baik, Ustaz Fazrul, Haji saya sila. Ustaz Haji kita. Ya. Tadi masa pembukaan saya dengar Ustaz Haji tu berhenti tadi macam tak habis. Oh, tak habis. Macam nak lagi. Oh. Tapi dah kita dah masuk. Assalamualaikum. Kita kena sambung. Sambung ya. Betul. Dia berawal, dia berawal. Ustaz Haji. Ustaz Haji, kita buat lagu Nahwan. Okey. Lagu tadi. Lagu tadi okey. Sila, Ustaz Haji. Sempurnakan apa yang tadi Cantik. yang Yalah. berhenti mengejut tu. Okey. So, kita pun dah di penghujung kan, kena habiskan elok-elok lah ya. Jangan terkejut. Itu sebabnya alhamdulillah Ustaz Tarmizi datang hari ni. Allahu Kan. Akbar. Jadi kita tak nak macam Ustaz Tarmizi dia tak di hujung Tak kan. di hujung. Tengah-tengah hari Khamis dia dah habis. Itu datang balik ni alhamdulillah bersama dengan tuan-tuan di rumah. Fadhal Ustaz Haji. So Ustaz Haji kita buat lagu Okey. Nahwan sekali. Cantik, Ustaz Haji. Dah, Nahwan. Alhamdulillah. Okey. Kuda perang. Kuda. Kuda. Okey. A'udzu minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا Allah. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا Allah. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا InsyaAllah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Yang inilah dia awal-awal tadi dia mungkin sebelum mula Ustaz dia macam kuda kepang sikit. Tapi sekarang ni dah menjadi kuda perang Masya ya. Allah. Jadi kuda kepang dan kuda perang ada bezanya tuan-tuan ya. Pada hari ini kita melihat kuda perang. Harapnya pada awal Ramadan kita mungkin macam begitu-begitu sahaja, tetapi dengan Al-Quran Ustaz ya. Allah membawakan 5 ayat ini sebenarnya untuk kita ambil perhatian demi kuda perang yang tangkas berlari ya, dengan kedengaran desah daripada nafasnya itu yang begitu Ustaz ya. Itu yang berlaku di medan perang. Dan falmuriyati qadha, dan kuda yang memercikkan bunga api ya, di mana kalau kaki dia itu ada besi tu, dia kena kepada padang pasir batu itu, dia terpancar. Sebab geduk-geduk. Geduk-geduk tu betul Ustaz ya, geduk-geduk dan keluar api Ya, tersebut. Itulah yang berlaku pada ayat yang kedua, falmughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Jadi yang mughirat itu maksudnya yang serang secara mendalam, dan ia berlaku pada waktu pagi, bukan pada waktu malam. Jadi kalau waktu malam, orang-orang Arab ni kalau waktu malam maksudnya kita tidak mahu beritahu pada musuh. Sahaja kita nak serang hendap dan dapatkan sahaja harta dan sebagainya untuk mengalahkan. Tapi kalau berada pada waktu subuh, itu sebenarnya nak beritahu bahawa saya memang datang nak beritahu saya kuat. Ya, itu adalah semangat yang ditunjukkan. Dan lebih daripada itu, kembali balik pada ayat pertama tuan-tuan, bercakap tentang tabha, itu sepatutnya itu adalah bunyi serigala. Dan serigala ni dia tidak akan serang kecuali kepada makhluk yang lebih lemah Ustaz. Jadi bila kuda ini diambil ciri serigala, maksudnya kuda ini dia pandang semua orang yang diserang itu. Dia. Tak ada apa. That's it. Begitu ya. Dan lebih daripada itu, serigala kalau dia dah serang itu maksudnya habis. Kira considered done bahasa Inggerisnya. Tamat riwayat. Itu daripada ayat pertama, diikuti pada ayat yang kedua bila dia berlari itu memercikkan api.
pada waktu subuh Ustaz. Masya-Allah. Subuh ni sepatutnya kalau kat padang pasir tu dia masih lagi basah-basah. Tapi kalau boleh menerbangkan debu ya istilahnya qadha tadi itu pancaran api satu kemudian subha pada waktu subuh maksudnya pelik. Pagi-pagi tapi sudah keluar api tersebut dan juga serang pada waktu subuh. 3 ayat pertama ini dalam bentuk persediaan. Apakah karakter, sifat ataupun perang ataupun kuda perang yang ada. Dia biasa pagi kan dia monyok je. Monyoknya. Monyok je kan. Tapi ini dah mula dah. Subhanallah. Ini sudah macam tadilah bila Ustaz membaca tadi tu kan makin lama makin kan. Itu yang Tak kira orang dah. tidak kira dah. Yang dia tebas saja ya pada waktu Masya itu. Allah. Dan pada ayat yang keempat, apakah yang dibuat? Fa'atharna bihi naqa'a. Dia menyebabkan debu pada waktu itu bangkit. Ya. Debu waktu pagi tadi tu sepatutnya basah tapi dia terbangan. Jadi itu yang berlaku dan pada ayat yang kelima fawasatna bihi jam'a. Kuda tersebut dia bukan pergi tepi-tepi sahaja tapi bila dah debu semua dah bersama dengan musuh dia pergi terus masuk di tengah-tengah Subhanallah. musuh tersebut ya. Jadi trailer yang dibawakan oleh Allah SWT kepada ini mencengangkan kepada orang Arab ya. Kalau zaman sekarang ni di TV Al-Hijrah ya, kalau katakan buat trailer tersebut dengan suara bacaan yang macam tadilah Ustaz ya, dengan penuh bersemangat dan lepas tu apa yang berlaku? Apa yang berlaku Ustaz? Jom kita baca ayat seterusnya. Masya-Allah. Ya, ayat yang seterusnya pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Kita betul lagi ke? Betul lagi. Ini sambungan cerita ni tukar lagu ya. pula. Jadi sebenarnya kalau dalam bersumpah ni Allah dia guna perkataan wa itu satu scene, satu adegan lah. Dan kemudian kalau ada fa fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a itu bukan scene baru. Scene yang sama aja. Tapi nak ceritakan berapinya sampai dia masuk pantas. Ya. Tapi kita nak tengok apa yang berlaku sebenarnya, apa yang nak Allah sampaikan. Jom Ustaz. Okay, ada related scene pertama dengan ayat seterusnya nak cerita tu. Betul Saksi. Kenapa kuda kemudian nak cerita apa selepas tu? Ustaz Fazrul lah tugas dia. Jadi lagunya kena sambung lah Ustaz. Dia kena Okey Saji. Okey, Saksi. Jom kita tugas kita. Okey. apa hari akhir Ramadan Ustaz. Lepas ni boleh minum minum apa kalau nak jaga suara? Minum air teh olima. Okey. Boleh. Okey insya-Allah malam ni. Lemon tu kalau lemon Turki lagi bagus. Lemon Turki. Lemon Turki ya. Masya-Allah. Pergi Turki insya-Allah. Subhanallah. Amin. Ya Allah, kita cari nanti. Betul dia lebih baik suara. Masya-Allah. Mula dulu. Okey. Sebelum kita sambung teringat ada sahabat saya di universiti. Dia ada antara pelajar buat kajian dia kata surah ni Al-Adiyat ni kuda ni bila kita baca tu dia memperlihatkan apa ciri kuda tu tup 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 wal adiyati dhabha fal muriyati qadha tup 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 dia sama lagi Ustaz. Contohnya macam itulah. Jadi bila perhati tu surah tu dia menggambarkan ya betul. Apa tu Bunyi suasana tu suasana. tu kuda tu bergerak dia kan. Okey, kita nak taranum apa Syaji? Kita kalau boleh kita nak jemput tau penonton kita request nak dengar taranum apa tapi insya-Allah kalau ada lagi musim yang baru Kita dah umumkan Ustaz. Dah umum Dah umum dah alhamdulillah dan hari ni pun nak umum sekali lagi musim baru kita. Musim baru siapa yang menyampaikan tu yang itu kita tak umumkan lagi ya pasal kita kena serahkanlah ya. Apalah kalau siapa-siapa lah maksudnya tapi yang penting terus bersama. Teruskan bersama. Itu penting tu. Itu penting Okey, saya lagu apa? Kita mula dulu. Kita ayat apa tadi? Ayat 6 hingga 8. 6 hingga 8 6 7 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dhalika lashahid. Allah. Satu lagi. Wa innahu li hubbil khairi lashadid.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, ya. Daripada ayat yang ke-6 hingga ke-8 ini menjelaskan sebenarnya apakah scene ataupun babak seterusnya. Allah berhenti di situ saja pada ayat ke-5. Allah nak beritahu, tengok kuda tersebut. Ya, kuda tersebut yang berperang, yang sanggup untuk bergerak pada waktu pagi, dan dia tetap setia dengan arahan daripada falmughirati subha, tuannya, terus berperang, terus bekerja keras pada ayat yang keempat itu sehingga terbang debu, fawasatna bihi jam'a, dan dia sanggup untuk berada di tengah-tengah pergelutan yang berlaku. Ini adalah yang berlaku pada kuda. Masya-Allah. Kuda. Dan Allah nyatakan innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya adalah amat ingkar. Lakanud, ya, amat ingkar. Sebenarnya ada di tempat lain Allah gunakan kafur, ya, kufur, tapi di sini kanud, Ustaz, ya. Dan mengapa kanud? Apa maksud kanud ini? Ingkar, tidak bersyukur dan tidak taat seperti kuda yang dia tengok tadi. Dia tengok hebatnya, wah, kuda lepas perang, Ustaz, lepas tu balik kandang balik. Tak ada pula lepas habis daripada dia berperang tu, saya rasa bos saya tak sukalah dia pergi masuk hutan. Tak ada. Itu bukan kuda. Kuda yang bagus ini, yang dikagumi oleh orang Arab ini, ialah dia lihat kuda tersebut boleh diberi arahan. Ya. Boleh diberi arahan. Dan setia pula tu. Sampai setianya itu sanggup berjuang, fawasatna bihi jam'a, sampai ke tengah pergelutan untuk tuannya. Masya-Allah. Tetapi bagi seorang manusia, bila dah diberikan pelbagai potensi, ya, diberikan pelbagai kelebihan, dia kata tak apalah, saya tak nak kembali pada Allah SWT, ataupun saya rasa saya tak nak berjuang betul-betul, saya berjuang penatlah Ustaz, kan, penat Ramadan contohnya, ya. Ini adalah sifat manusia yang Allah templak kepada orang-orang musyrik pada zaman Makkiyah itu, dan juga ini mesej kepada kita, ya, bahawa kita kena segan tengok kuda perang ni. Kan? Dia dah berjuang betul-betul, lepas tu balik kandang. Kan? Kita dah berjuang betul-betul, menggunakan potensi yang ada, kita kena baliklah ke rumah. Kita bukan balik kandang Ustaz, kan? Kita balik ke rumah Allah. Rumah kalau kuda tu rumah dia punya tuan, ya, kita balik ke rumah Tuhan. Maksudnya walau macam mana cedera sekalipun, kuda tu tetap akan balik kandang. Maksudnya walau macam mana kita menempuh ujian ke, kadang-kadang kita jatuh di pertengahan jalan ke, down ke apa, kita tetap kena balik pada Tuhan, ya. Jadi berjuang itu mesti sampai di tengah-tengah, bukan tepi-tepi je, kan, sipi-sipi tengok, ya, kan. Okey, walaupun saya duduk kat tepi Ustaz, ya, Ustaz yang duduk kat tengah-tengah, ya. Tak boleh duduk atas pagar lah. Tak boleh duduk atas pagar. Saya sekadar mematikan saja. Berjuang sekali. Betul. Ya. Dan inilah yang diambil pelajaran daripada surah ini. Allah nyatakan pada ayat yang ke-7, wa innahu ala dzalika la syahid. Sebenarnya diri dia sendiri tahu perkara tersebut, bahawa kadang-kadang ada masa dia tidak bersyukur, tidak loyal, taat kepada Allah. Ya, bila Allah kata okey, sila berderma, nantilah Allah, nanti dululah, kan. Sila pergi Quran time, nantilah dulu, kan. Sila baca Quran ataupun solat on time, tak apalah, saya biar pergi dulu, kan. Semua itu sebenarnya tak payah siapa yang saksikan, sebenarnya wa innahu ala dzalika lasyahid. Sebelum ni kita ada baca Ustaz, ni dalam surah Al-Qiyamah ke An-Naba, yang setiap manusia itu ala nafsihi basirah. Itu surah apa Ustaz? Surah Al-Qiyamah, ya, sama isinya, ya. Balil insana ala nafsihi basirah. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Pada ayat yang ke-8 itu, apa yang menyebabkan manusia ini tidak bersyukur dan tidak taat setia kepada Allah, lakanut sebentar tadi, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya dia ini amat cinta al-khair. Dia diterjemahkan sebagai harta Ustaz, ya. Dan ulama berbincang mengapa diletakkan al-khair bukannya al-mal. Rupa-rupanya mindset manusia ialah dia kalau tengok harta je confirm al-khair. Memang baik. Padahal sebenarnya harta tak semuanya baik. Ya, tak semuanya baik, tapi kerana dia bila dah cinta Ustaz, cinta, kalau dah mula cinta kepada seseorang Ustaz, ya, macam kalau nampak elok je lah, kan. Dia nampak elok, dan bukan sekadar elok je, dia berjuang untuk yang dia nampak elok tadi. Sampai betul-betul juang. Sampai. Jadi kalau dia suka harta, dia berjuang betul-betul walaupun sebenarnya mungkin harta itu tidak yang terbaik. Jadi di sini kita akan mendapat ubatnya, macam mana nak pastikan kita tidak jadi orang yang kanut, tidak menjadi lebih rendah daripada seekor kuda.
tapi kita berhenti sebentar. Kita bertemu kembali Suspense, Malaysia Quran Time. Aku nak tengok ubat apa tadi. Jangan ke mana-mana, insya-Allah. Kita bertemu. Bertemu kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19 bagi episod akhir Musaadah COVID-19 pada kali ini, dan alhamdulillah kita mendalami surah Al-Adiyat. Allah mengingatkan kepada kita satu istilah yang amat istimewa, lakanud. Itu boleh sahaja berlaku kepada semua manusia. Kadang-kadang kita berjumpa di dalam peti ais kita ada buah tembikai, ada buah apple, tapi masih tertanya-tanya lagi mana musangking saya. Begitu Ustaz ya. Jadi kalau dapat alhamdulillah, tapi jangan pula persoalkan masih lagi tak dapat kan. Bersyukur kalau dapat, kalau tak dapat maksudnya fokus kepada yang dapat itu tadi ya. Jadi dalam hubungan suami isteri ya, bila si suami kata si isteri saya ni begini yang tak baik itu namanya kanud. Ya, ataupun si isteri cakap si suami saya ni tak pernah bagi saya bunga ros warna putih pada anniversary saya yang lepas. Baru sekali tapi tak pernah dah kan. Jadi itu menunjukkan kanud, iaitu tidak bersyukur, fokus kepada perkara yang negatif, padahal sebenarnya banyak perkara yang telah Allah berikan. Mengapa jadi begitu? Kerana sebenarnya wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia ini kalau boleh dia nak perfect, sempurna al-khair, dan kalau boleh harta yang ada semuanya adalah untuk diri sendiri. Jadi kita nak melihat kepada ubat kepada perkara ini. Jadi mari sama-sama kita baca ya bersama dengan Ustaz Tarmizi, Tarmizi ayat 9 hingga hujung ayat yang ke-11. Okey, insya-Allah ayat seterusnya ayat 9, 10, 11. Insya-Allah kita akan bacakan daripada Tadi yang kedua kita baca tadi, yang mula-mula Ustaz kita baca dengan nahwan kan? Nahwan. Yang kali yang kedua tu kita baca dengan taranum, kata silap taranum ras kan? Ya, taranum ras tuan. Yang kali kedua tu taranum ras. Ini yang kali yang ketiga pula Ustaz. Ketiga ni kita buat Lagu apa nampak ayat 9 ni afala. Afala, Ada masya-Allah. dia macam satu bentuk pertanyaan. Kita buat lagu Hijaz. Hijaz, Hijaz masya-Allah. bagi bentuk penegasan sikit. Ustaz Fazrul minat lagu Hijaz. Saya memang minat. InsyaAllah. Okey. Sebelum tu sebagaimana Ustaz Fazrul sebut tadilah, harta kita kadang-kadang melalaikan Betul kita. Ustaz, betul Ustaz. Sebuah hadis sahih menyebut Ya. 3 perkara yang akan ikut kita ke kubur. Masya-Allah. Iaitu ahli keluarga, harta dan juga amalan. Yang mana 2 akan balik, 1 yang kekal. Harta kita akan balik, keluarga kita akan balik, 1 yang kekal bersama kita ialah amal soleh kita. Sebab tu janganlah kita jadikan kehidupan kita harta itu dilalaikan dengan harta. Seperti mana surah Al-Fat sebut, surah Al-Fat menyebut syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Mereka mengadu kepada Nabi, kami tak pergi berperang sebab kami telah dilalaikan dengan harta tadilah, sibuk sangat dengan harta, dengan keluarga kami, sehingga kami dilalaikan daripada buat benda kebajikan tadi. Yang terbaiknya ialah harta dan anak itu menjadi amalan kita. Ya, betul. Jadi infaknya, didik anak-anak, tuan-tuan mengajak untuk Quran time, ajak dia solat, ajak dia ke arah jadi sumber amal kita, ganjaran ke. Kerana harta tak salah Ustaz. Tak salah ya. Yang salahnya itu pasal kita sibuk dekat harta, kita abaikan bekalan sampai ke sana. Ya. Takpelah. Alhamdulillah minasyaitanir أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور Allah. وحصل ما في الصدور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور الله. وحصل ما في الصدور الله إن ربهم بهم يومئذ لخبير
Surahul Azim daripada ayat yang ke-9 hingga 11 Ustaz ya, memberi ubat kepada kita bagaimana nak menguruskan kanud yang boleh berlaku pada setiap orang ya. Dia kalau bekerja kat satu syarikat, bila dia berhenti tu dia cakap bos dia semua memang tak jaga dia. Kan? Dan bos biasanya akan kena begitulah, dan bos pun kadang-kadang dia cakap pada staf dia, staf saya ni selalu tak buat kerja, bayar gaji bahkan gaji buta kan. Pun berjaga-jaga juga, itu tanda kanut lah tu kan, yang kita mahu jauhkan. Allah menyatakan pada ayat yang ke-9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, ya, tidakkah dia mengetahui apa ya, apa idza bu'thira ma fil qubur, pada kubur itu akan dibangkitkan ya, di mana semua apa yang ada di kubur nanti ya. Mengapa dikaitkan dengan kubur? Pasal bila cakap tadi tentang kuda perang tadi Ustaz ya, dia memang powerful, tapi bagi orang-orang kafir tadi, dia bila kanud ya, dia pasal harta punya pasal, dia sanggup guna kuda perang, berperang dan membunuh orang. Dan itu berlaku zaman sekarang kerana minyak, kerana nak dapatkan harta daripada negara-negara lain. Satu negara ini sanggup melancarkan perang kepada sebuah negara yang lain. Maka apakah yang berlaku? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, semua orang yang dia bunuh itu akan bangkit, akan keluar bersama dia jugalah ya, bersama dia juga. Dan itu sebabnya kalau kita tengok di negara-negara pelbagai ya, di negara luar, di negara kita, harta dan bunuh ni dia dekat Ustaz. Harta dan bunuh ni, kalau orang suka sangat harta, dia sanggup untuk simen orang. Simen orang. Bunuh orang tu simen terus. Bukannya letak dalam kubur. Pasal tu. Maksud dia timbuslah. Timbus. Pasal nanti orang tak boleh jejak. Ya, sampai tahap begitu sekali ya, perkara tentang harta dan juga bunuh. Ya. Dan Allah ingatkan apa nama ni yang kes dalam berlaku, anak sanggup bunuh mak kerana RM1. Subhanallah. Kerana adik-beradik pasal nak harta, kan? Ataupun pasal tak sabar nak tunggu dapat daripada ayah, bunuh ayah. Allah. Kan? Itu bukan sinetron. Kan? Sinetron memang banyak cerita tu. Ya, itu di kaca TV ada, tapi ini cerita betul yang keluar dekat berita-berita. Kenapa jadi macam tu Ustaz? Kerana kanut. Kanut. Dia rasa macam tak cukup lagi. Tadi itulah dia rasa apple, nenas dah ada, tapi tak ada lagi apa Ustaz? Musangking kan. Padahal musangking ustaz dah dapat, alhamdulillah. Saya dapat OX, okey, alhamdulillah. Kan? Di 24 kan. Jadi ini perkara nak minta tak apa, minta pada Allah, tetapi ini adalah orang yang mencari sampai berperang, dan Allah bawakan kepada kita, moga-moga Allah jauhkan ya. Kerana apa? Bila dah dibangkitkan semua daripada kubur itu, wa hussila ma fis sudur. Masya-Allah. Hussila ini maksudnya macam kita ada buah tu saat ni, kita kita buang kulit dia tu. Maka apabila dibangkitkan nanti, wa hussila ma fis sudur, akan dibongkarkan apa sahaja daripada hati. Kalau dalam surah Az-Zalzalah, surah sebelumnya itu, setiap amal walaupun zarrah akan diberitahu. Di sini sampai dalam hati itu pun Allah akan bongkarkan. Kamu buat dulu, kamu bunuh dia, kamu kenakan dia, kamu boikot dia, kamu buat sampai berperang ini, apa yang ada hati kamu Allah akan bongkar. Ya. Allah mengingatkan pada kita, sudur kita ini kena jaga betul-betul ya. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Kerana Allah tahu ya apakah yang kita buat ya pada hari itu terhadap keadaan mereka. Allah tahu apa yang akan ke depan, apa yang telah berlaku zaman dahulu, walaupun mungkin ada orang rahsiakan. Dia kata dia cakap pada kawan dia, alah bos saya tu kan, dia cakap ya tak ada orang, CCTV tak ada, tetapi rupa-rupanya Allah tahu perkara tersebut tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh seorang ayah, seorang anak contohnya kan, bawa anak kan bila ke kedai permainan, kedai RM2 Ustaz kan. Biasanya anak-anak dia akan buat apa? Dia dapat mainan, lepas tu bila dah dapat ni, tapi abah kan, itu namanya kanut. Ya, jadi ayah yang ada macam saya lah, kena ajar pada anak, alhamdulillah bersyukur dapat RM2. Daripada orang lain RM2 pun tak nampak tak beli. Kan? Berbanding dengan abah yang sana Ultraman, Doraemon apa sebagainya, tak apa, nanti lain kali kita beli lain. Itu sebenarnya kita tidak mengajar untuk bersyukur. Akhirnya kanut ini akan membesar dan nanti bila dia jadi ayah, dia rasa macam tak dapat dah dapat seorang, rasa banyak sangat kelemahan ini, nak cari yang lain pula. Itu mencabar tu. Ustaz ya. Mencabar. Itu yang menyebabkan perpecahan dalam keluarga, dalam syarikat pun sama juga Ustaz ya.
Bila rasa bos ini macam ni, komen, kanut, dan akhirnya dia sendiri yang akan melawan orang di dalam satu syarikat. Dan ini penting di sebuah negara, di sebuah negeri. Itulah yang kita nak doakan Ustaznya di akhir episod kita ini. Moga-moga dengan Quran yang kita dalami pada Ramadan ini, kita jadi orang yang sentiasa bersyukur. Resolusi yang kita nak ambil Ustaz ya, resolusi. Boleh kita ambil Ustaz? Awal sangat Ustaz. Kalau awal sangat saya bagi peluang kepada Ustaz untuk kongsi sikit, tapi kongsikan apa? Ucapan akhir di bulan di akhir bulan Ramadan ni. Sempena kita dah bersama Al-Quran lebih 60 hari Ustaz. Terima kasih. Memang saya tunggu. Tunggu. Betul lah Ustaz. Alhamdulillah. Saya ambil kesempatan lah untuk mengucapkan walaupun kita belum raya lagi, tapi insya-Allah malam ni kita akan sama-sama bertakbir. Jangan lupa sunnah di Aidilfitri, walaupun seronok tetap dalam sunnah. Takbir jangan lupa, tengah masak kita boleh takbir, kita bertakbir sama-sama dengan anak-anak kita. Hidupkan dengan takbir walaupun PKP, walaupun tak sampai kita tak pergi masjid. Takbir. Nanti kemudian kita selepas bertakbir keesokan tu kita nak solat raya, pastikan kita mandi sunat Aidilfitri seperti biasa dan kita pakai wangian, pakai baju yang paling baik walaupun kita kat rumah. Soalnya baju Melayu kalau apa tahun ni? Kalau macam biru-biru gitulah. Biru-biru. Saya hijau-hijau sikit. Ustaz macam mana? Saya kemerahan lah. Oh, merah-merah. Okeylah tu. Okey. Pakai baju terbaik, pakai wangian, dan sebelum nak solat tu kalau kita disunatkan makan dahulu kan, kurma kan. Kita nak keluar ke masjid, tak walaupun tak keluar rumah, kita makan juga. Jalankan lagi sunnah tu. Ya, menjalankan sunnah Nabi SAW dan kita melakukan solat sunnah hari raya lah. Dan saya doakan kepada semua dapat dalam musim PKP ini dapat diberikan hari perayaan yang begitu bermakna istimewa pada tahun ini, dan jangan kita tukarkan kegembiraan kita di Aidilfitri dengan maksiat di bulan Syawal. Jaga. Mungkin satu lah Ustaz ni, kalau boleh kongsi sikit bersama dengan penonton pasal besok ni nanti sembahyang kat rumah kan. Ada yang dah beli tongkat, ada dah beli mimbar semua kan. Jadi yang pentingnya apa? Persediaan untuk solat, apa dia punya tata caranya ya, dan kalau nak menyampaikan khutbah ke apa ke sila Ustaz. Pasal Ustaz solat di mana? Di masjid ke di rumah? Saya pegawai masjid. Pegawai masjid kena lah. Jadi ini yang kat rumah ya, betul. Silakan sama dengan Ustaz. Nak Ustaz. terang jadi panjang jugalah. Rasanya mungkin kita punya page TFT tu mungkin kita boleh terangkan kat situ kot. Boleh. Tapi ringkasnya macam mana? Ringkasnya kita sembahyang raya tapi jangan khutbah dulu pula. Jumaat khutbah dulu baru sembahyang. Okey, sembahyang dulu. Kemudian Tok Bila kalau pun ada anak kita jangan komaklah. Sekadar ulang as-salatul jami'ah. Maksud dia kita nak solat berjamaah, menandakan solat raya tu nak dilaksanakan. Kemudian pada rakaat pertama selepas takbiratul ihram diselangi 7 kali takbir. 7 kali takbir. Setiap takbir itu diselangi dengan tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian macam biasa rakaat pertama sujud dan sebagainya. Bangun rakaat kedua selepas takbir pemindahan itu diselangi dengan 5 kali takbir. 5 kali takbir. Kemudian macam biasalah. Dan banyakkan ucapan taqabbalallahu minna. Baik, alhamdulillah, terima kasih diucapkan ucapan akhir sebelum Aidilfitri daripada Ustaz Tirmizi, daripada Ustaz Tirmizi. Subhanallah, Ustaz Tirmizi dah banyak kongsi berkenaan dengan nasihat-nasihat raya. Saya nak sampaikan satu ucapan ni. Minta juga saya tolong sampaikan ni Ustaz. Sahabat kita, Assalamualaikum, Mbak Muslim dan Muslimat. Saya Farah dan sekeluarga dari Shrewsbury. Macam mana sebut saya? Shrewsbury, Allah Akbar. Maaf saya silap sebut. Sorry. Sorry. My pronunciation. Sorry. Dari United Kingdom. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri buat keluarga tercinta. Selamat Hari Raya tercinta. Especially buat mama dan abah dan seluruh keluarga tersayang di Langkawi. Juga Pak Cik dan Mak Cik di Kuala Lumpur. Ampun maaf sekiranya salah silap. Dari anak kanda di perantauan di United Kingdom. Tak ni sahabat kita lah, sahabat FB kita, Puan Farah sekeluarga. Jadi diucap selamat dan mudah-mudahan panjang umur, rezeki dapat bertemu di hari Lebaran, insya-Allah taala. Amin. Kita juga ucap selamat hari raya Aidilfitri kepada semua sahabat-sahabat kita yang menjadikan MQT Malaysia Quran Time satu sahabat yang rasa sayang untuk ditinggalkan. Jadi insya-Allah kami MQT masih lagi berjalan dan juga ada musim baru pun. Tinggal lagi sama ada kami bertiga masih bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan ataupun tidak, tak apa. Kami mungkin akan berpisah selepas ini dan memang akan berpisah pun, tetapi
pesan saya buat diri saya dan kita semua, janganlah kita berpisah dengan sahabat sejati kita ini. Subhanallah. Yang kita berdampingan dengan dia, yang kita berkawan dengan dia, yang kita tengok dia, belik dia, tatap dia kan. Nak buat kerja lain pun sayang, nak sini dulu sepanjang dah hampir 2 bulan ni. Jangan tinggalkan dia walaupun Ramadan pergi meninggalkan kita. 2 sahabat akrab, Ramadan dan Al-Quran, satu akan pergi, Ramadan akan pergi. Yang ini akan kekal dengan kita buat selama-lamanya. Jadikan ia BFF kita, our best friend forever and ever. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih Ustaz ya. Jadi itu ucapan penting ya untuk sama-sama kita ingat ya. Berkali-kali kita ingat pun okey Ustaz ya. Ya, Pasal kadang-kadang kita terlupa kan. Apatah lagi kalau kita tentang kanut tadi itu kan. Bila dah masuk Syawal nanti tengok mana-mana elemen London tak ada pula. Kan. Dia yang lain ada. Kuitat ya. Tapi kalau sorry saya maafkan bercelas Kita tengah hari ni malam nanti ada ulangan lagi kan? ada ulangan. Maksudnya sambil-sambil persiapan terakhir Ustaz Zee. Ya. Kemah rumah buat kuih dan langsir ke apa ke, pasang saja. Pasang. Tak payah tak apa pasang. Naikkan kita punya telinga program dengar. kita. Di samping kita bertakbir tadi ya. Bertahmid tadi insya-Allah. Jadi itu adalah perkara yang penting ya, kita hidupkan semangat daripada surah Al-Adiyat ini pada lepas daripada Ramadan. Moga-moga kita ini menjadi insan yang boleh mengamalkan paling kurang 3 resolusi daripada surah ini Ustaz ya. Mari kita tengok sama-sama apakah resolusi. Yang pertama ialah selalu bersyukur dan tidak ingkar perintah Allah sebagaimana kita lihat pada ayat yang ke-6, innal insana lirabbihi lakanud. Allah templak kepada orang musyrik, jangan sampai sifat itu masuk ke dalam kita walaupun kita membaca Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, uruskan harta dengan hati yang berjuang, bukan untuk bersenang lenang untuk diri sendiri sahaja, daripada ayat yang ke-8. Dan perkara yang ketiga, jaga hati untuk utamakan akhirat, kerana hati yang amat cinta kepada al-khair, kepada harta, khawatir ia akan menyebabkan dengki, dendam, membunuh, perkara-perkara yang tidak rasa boleh berlaku, tetapi ada orang yang amat lembut sanggup untuk membunuh orang lain kerana kanut yang ada sebentar tadi. Jadi Ustaz, mungkin di akhir ini saya menjemput pada Ustaz Tirmizi ya, untuk membacakan doa lah ya. Mana satu Ustaz boleh osomlah mana satu, pasal ini di hujung ni kita serahkan. Bincang dulu Ustaz, tapi tak boleh lama. Okey. Pendek je. Nampak cerah pada Ustaz Tirmizi tu. Okey, baik, kita meneruskannya. Okey, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita subhanallah doa di akhir pertemuan kita ini dan juga di akhir Ramadan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jangan kau biarkan Ramadan pergi tanpa meninggalkan kesan keinsafan di hati kami. Jangan biarkan Ramadan pergi tanpa membawa himpunan amal dan doa kami. Jangan biarkan Ramadan pergi tanpa islah dan juga kebaikan terhadap kepribadian kami. Ya Allah, jangan biarkan Ramadan berlalu pergi tanpa diampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan biarkan Ramadan pergi sebelum kau tutup rapat pintu azab dan neraka-Mu daripada tergelincirnya kaki kami. Ya Allah, lindungi kami dari melakukan dosa dan kemaksiatan semasa dalam Ramadan maupun selepas berlalunya Ramadan. Ya Allah, sebelum mentari akhir Ramadan berlalu pergi, ampunilah kami dan terimalah taubat-taubat kami ya Allah. Ya Allah, lindungi semua anggota keluarga kami dari tipu daya dan fitnah dunia. Selamatkan setiap seorang dari kami dengan iman dan taqwa. Pilihlah kami semua menjadi calon-calon penghuni syurga-Mu ya Allah. Sempurnakan akhlak kami, lindungi kami dari godaan syaitan dan juga hawa nafsu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan mata kami mata yang suka melihat kalam-Mu Al-Quran lalu membacanya.
Jadikan lidah kami lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, kalimah-kalimah-Mu Al-Quran. Seperti kami fasih menyebut kalimah yang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan telinga kami telinga yang tidak pernah jemu mendengar lantunan bacaan ayat suci Al-Quran. Kuatkan hati kami ya Allah untuk mengamalkan isi kandung Al-Quran serta mempertahankannya ya Allah. Terima doa kami ya Allah. Terima doa kami ya Rahman. Terima doa kami ya Rahim di akhir Ramadan ini ya Allah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi memimpin doa sebentar tadi untuk kita sama-sama mengambil manfaat daripada Ramadan yang akhir ini, ya, hari yang akhir ini, terus memohon keampunan daripada Allah SWT. Ramadan ini akan pergi, tetapi yang pastinya kita ingin teruskan perjuangan hidup kita, berteraskan sijil takwa, sijil syukur dan sijil petunjuk yang lurus yang kita peroleh dengan kita selalu bersama menghargai bulan diturunkan Al-Quran. Dalam kesempatan ini masih lagi kita ingin melihat dan juga terus, ya, dalam kesempatan ini dalam wakaf Ustaznya, wakaf untuk ummah yang ingin kita sebarkan kepada pusat komuniti, bomba, kepada sekolah-sekolah. Inilah peluang untuk tuan-tuan meneruskan, ya, perjuangan sebagaimana kita belajar sebentar tadi. Lagi banyak lagi kita ini menggunakan harta untuk perjuangan, maka kita akan terhindar daripada kanud, daripada menjadi orang yang engkar, yang mementingkan diri sendiri. Dan pastikan tuan-tuan, ya, menggunakan nombor ketika memasukkan duit wang wakaf, pastikan nombor akaun betul 564276528561 untuk mengelakkan scammer. Ada yang tukar nombor akaun Ustaz, ya. Kena hati-hati betul. Hati-hati. Poster sama, betul, tapi di bawahnya itu dia letak nombor lain. Allah, Biasanya kita copy paste sahaja, ya. Jadi itu yang boleh membahayakanlah. Khawatir nanti mushaf tu tak sampai. Ya, betul. Ya, kalau orang lain buat dan sampai okey lagi betul, tu. Khawatir tak sampai, ya. Jadi terima kasih diucapkan pada tuan-tuan puan-puan sekalian, dan insya-Allah siaran ini ada ulangan pada malam ini Ustaz, ya, dan kita akan ada juga siaran pada hari raya nanti, ya. Edisi khas. Edisi Syawal, edisi Syawal. Special. Di raya pertama, Raya pertama, raya dua dan yang ketiga. 3 hari, ya. Jadi tuan-tuan ketika beraya boleh ikuti, boleh ikuti pada jam 12 masih pada masa yang sama. Dan selepas itu akan ada ulangan, ya. Ulangan. Kita ulang balik mana yang dah lepas Ustaz, ya. Masih ada lagi ulangan siri-siri yang lepas, sehinggalah kita memulakan sesi baru kita, My Quran Time. Ada tak sikit maklumat? Yang itu ada di atas skrin tu. Masya-Allah, masya-Allah. Malaysia Quran Time diteruskan ke musim baru, My Quran Time. Masya-Allah, ya. masya-Allah. Jadi musim baru ini mungkin ada muka baru ke ataupun kekal muka lama. Kalau tuan-tuan rasa perlu kekal muka lama, tuan-tuan beritahulah kepada TV Al Hijrah, ya. Kalau tidak, kita naikkan syekh-syekh lain juga saja. Kita jemput, dan mungkin ada idea baru, pada musim baru nanti tuan-tuan boleh bagi cadangan, ya, di komen di Facebook ataupun terus sahaja di page masing-masing lah. Ustaz Tarmizi, Ustaz Tirmizi, saya tak ada page Ustaz, ya. Di TFT lah. TFT boleh tuan-tuan berikan komen, berikan cadangan untuk musim baru. Kita amat alu-alukan, ya, untuk kita memastikan Quran sentiasa bersemi di hati kita. Dan bertemu lagi pada hari esok edisi khas Ustaz, ya. Insya-Allah Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Selamat Raya. Selamat Raya.